Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pencemaran radioaktif Bukit Merah 1982 adalah kejadian pencemaran sisa radioaktif di Bukit Merah, daerah Kinta, Perak pada tahun 1982. Kejadian itu melibatkan penduduk di kawasan berhampiran dengan kawasan pencemaran menjadi berang dengan keadaan alam sekitar yang membahayakan kesihatan mereka, dan hasilnya berlakulah pertembungan antara kuasa rakyat dan kuasa kerajaan yang memerintah ketika itu. Pelupusan sisa radioaktif ke bandar berhampiran telah menyebabkan 7 maut akibat pencemaran, kecacatan kelahiran dan 8 kes leukemia dalam tempoh 5 tahun dalam komuniti seramai 11,000 orang. Kes pencemaran itu mengambil masa beberapa tahun untuk diselesaikan tanpa pengakuan bertanggungjawab daripada syarikat yang terlibat, walaupun penutupan kilang yang menjadi sumber pencemaran pada tahun 1994. Lalu apa sebenarnya yang berlaku? Ini adalah kisahnya. Syarikat pengekstrak nadir bumi yang dikenali sebagai Asia Rare Earth Sendirian Berhad ARE telah ditubuhkan pada tahun 1979 untuk mengambil yttrium, sejenis logam putih kelabu di Bukit Merah, Perak, dengan pemegang saham terbesar bagi syarikat itu ialah Mitsubishi Chemical Industries Limited dan Bay Minerals. Kedua-duanya dengan 35% saham bersama dengan tabung haji dan ahli perniagaan Bumi Putra yang lain memiliki saham yang lebih rendah. Pada tahun 1982, syarikat yang baru ditubuhkan itu mula mengeluarkan yttrium dari mineral yang dinamakan monazit yang mengandungi unsur bumi yang berbeza dengan mempunyai radioaktif termasuk thorium dan uranium. Memandangkan syarikat ARE memulakan operasinya, penduduk dari pinggir bandar papan mula mengadu bau dan asap yang tidak menyenangkan dari kilang, di mana mereka juga mengalami kesukaran bernafas akibat pencemaran. Pada tahun 1984, penduduk-penduduk yang kemudiannya mengetahui bahawa syarikat penggalian ARE telah membina saluran sisa ke tapak pelupusan berhampiran bandar mereka di bawah persetujuan kerajaan negeri Perak. Apabila mengetahui bahawa kerajaan negeri terlibat dalam aktiviti tersebut, kira-kira 6,700 penduduk yang terjejas di papan dan beberapa lagi dari bandar-bandar berdekatan menandatangani petisyen yang kemudiannya dihantar ke pelbagai jabatan kerajaan termasuk Menteri Besar Perak dan Perdana Menteri Malaysia, pejabat Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, manakala 3,000 penduduk termasuk wanita dan kanak-kanak mengambil bahagian dalam perhimpunan aman dan 200 lagi menyekat jalan ke tapak pelupusan sampah. Bagaimanapun, Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad, menjawab bahawa kerajaan telah mengambil segala langkah berjaga-jaga untuk memastikan keselamatan dengan pembinaan tapak pelupusan radioaktif akan diteruskan tanpa mempedulikan protes penduduk. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar ketika itu, Datuk Amar Stephen Yong, juga menafikan sebarang potensi bahaya kesihatan dan menegaskan bahawa tapak pelupusan adalah selamat kerana ia dibina di bawah peraturan yang ketat. Beliau juga mencabar penduduk yang terjejas untuk membuktikan tuntutan mereka bahawa tapak pelupusan itu sememangnya berbahaya. Bagi membuktikan bahawa tuntutan mereka adalah benar, penduduk papan yang dibantu oleh penduduk dari Bandaraya Bukit Merah, Lahad, Menglembu dan Taman Badri Shah membentuk Jawatan Kuasa Pemangku Bukit Merah. Jawatan kuasa ini memanggil kumpulan alam sekitar tempatan Sahabat Alam Malaysia SAM yang mengukur paras radiasi di ruang terbuka dan kolam berhampiran kilang dengan kesimpulan bahawa radiasi di tempat-tempat ini menjadi 88 kali lebih tinggi daripada had atas yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Perlindungan Radiologi Antarabangsa ICRP, dengan memorandum kemudiannya dikemukakan kepada Perdana Menteri Negara. Dengan tekanan yang semakin meningkat, kerajaan Malaysia kemudian menjemput satu pasukan yang terdiri daripada ahli-ahli dari Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk melawat kilang, di mana 3 pakar nuklear antarabangsa dari Jepun, United Kingdom dan Amerika Syarikat juga mendapati bahawa saluran sisa itu benar-benar tidak selamat untuk orang ramai. Seorang lagi pakar dari Jepun dipanggil kemudian untuk mengumpul bukti lanjut yang mana beliau mendapati bahawa tahap radiasi 800 kali tahap maksimum yang dibenarkan. Walaupun kesimpulannya dikumpulkan dari pakar-pakar antarabangsa, kerajaan memutuskan untuk tetap meneruskan aktiviti pencemaran tersebut, di mana
mana penduduk-penduduk kemudiannya meneruskan protes mereka dan melakukan 1 hari mogok lapar terhadap keputusan kerajaan. Pada tahun 1985, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Musa Hitam menunjukkan kebimbangannya dengan melawat tapak tersebut dan mesyuarat kabinet diadakan untuk memindahkan tapak pelupusan ke Keledang kira-kira 5 km dari kawasan bandar. Namun Kerajaan Persekutuan melalui seorang menteri dari Pejabat Perdana Menteri Kasitah Gadam berkata tahap itu masih selamat meskipun ia lebih daripada batas dengan sebab alasan seperti jumlah tapak yang sangat kecil. Pada tahun 1985, 8 penduduk bandar termasuk salah seorang yang menjadi mangsa kanser membawa kes itu ke Mahkamah Tinggi dengan 1,500 orang dari kawasan terjejas hadir untuk mendengar keputusan itu. Perintah berhenti kerja kemudiannya dikeluarkan oleh mahkamah sehingga langkah keselamatan yang memuaskan diambil oleh syarikat ARE. Walau bagaimanapun, dalam masa sebulan selepas perintah itu, syarikat itu menjemput pakar atom Amerika untuk membuktikan kilang mereka selamat untuk meneruskan operasi mereka. Ianya ditentang oleh penduduk dengan memanggil pakar dari Jepun yang sebelum ini pernah mengumpul bukti pencemaran dengan 2 bekas pekerja syarikat itu di mana mereka mendedahkan lagi beberapa tapak pembuangan thorium di Bukit Merah ke Lembaga Perlesenan Tenaga Atom di mana pakar Jepun itu mendapati bahawa tahap radiasi di tempat-tempat ini adalah ketara melebihi had keselamatan maksimum ICRP. Hasil perbicaraan di Mahkamah Tinggi menyaksikan bagaimana syarikat itu kemudiannya diperintahkan oleh mahkamah untuk menghentikan semua operasi serta-merta, tetapi malangnya AELB terus menerbitkan lesen kepada syarikat itu yang terakhir untuk meneruskan operasi mereka pada tahun 1987. Dengan keengganan syarikat itu untuk berhenti walaupun di bawah perintah mahkamah, penduduk yang terjejas itu mula menyaman syarikat yang bertanggungjawab yang berubah menjadi pertempuran. Mahkamah mengambil masa selama 32 bulan untuk selesai. Pada Julai 1992, penduduk memenangi kes mereka terhadap syarikat itu dengan mahkamah mengarahkan mereka untuk menutup kilang mereka dalam masa 14 hari. Walaupun dengan perintah mahkamah kedua, syarikat itu terus memfailkan kes rayuan ke Mahkamah Persekutuan di mana keputusan Mahkamah Tinggi Ipoh ditangguhkan di bawah 2 sebab, iaitu pakar ARE lebih dipercayai dan Lembaga Atom Malaysia sendiri mengeluarkan lesen syarikat sebagai lembaga mempunyai kuasa untuk melakukannya di bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom tanpa membuang masa lagi dalam kes panjang yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. Beberapa penduduk yang terjejas pergi ke Jepun untuk bertemu dengan pihak berkuasa tertinggi Mitsubishi Chemical, salah satu daripada pemegang saham utama syarikat, dan menjelaskan situasi buruk mereka yang juga didengari oleh ahli alam sekitar Jepun. Dengan campurantangan Mitsubishi dan tekanan antarabangsa, syarikat ARE akhirnya menghentikan operasi mereka. Mitsubishi Chemical melakukan penyelesaian di luar mahkamah dengan penduduk yang terjejas dengan bersetuju untuk menyumbangkan $164,000 ke sekolah komuniti sambil menafikan apa-apa tanggungjawab untuk penyakit yang berkaitan dari pencemaran yang disebabkan oleh kerja-kerja berkaitan ARE. Pada 19 Januari 1994, ARE mengumumkan penutupan kilang mereka. Bagaimanapun, masih terdapat 80,000 liter sisa radioaktif dalam tong yang disimpan di kawasan Pergunungan Keledang ketika itu. Operasi pembersihan yang menelan belanja lebih 300 juta ringgit masih diteruskan walaupun selepas 20 tahun, pekerja telah memindahkan 11,000 trak sisa radioaktif termasuk bekas lama. Malah tanah yang tercemar sedalam 25 kaki telah digali dan dipindahkan. Tetapi ke mana mereka telah memindahkan sisa? Sudah tentulah di dalam sebuah lubang di gunung yang terletak 3 batu dari hutan simpan. Sisa itu tertanam di teras gunung dan terperangkap di bawah 20 kaki tanah liat dan granit. Selain membersihkan sisa mereka, ARE juga telah membuat pembayaran bulanan kepada rakyat yang terjejas melalui dana pembangunan mereka. Ini adalah sebuah kes contoh di mana kuasa rakyat adalah melebihi dari kuasa kerajaan jika kita bersama-sama menentang demi membela nasib rakyat. Tidak semua yang dilakukan oleh kerajaan itu adalah baik untuk warganya, namun kitalah yang seharusnya bijak dalam membuat keputusan. Seperti dalam kes ini, keputusan penduduk untuk menghentikan pencemaran adalah satu keputusan yang sangat berani dan tepat. Sekian.